Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Mishkatul Masabih, kitab Al-Mishkatul Masabih. Pada hadis yang ke-19, hadis ini sebenarnya masih lagi di bawah bab adabul khala', itu disiplin ketika berada di bilik air. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iktahala falyutir man fa'ala faqad ahsana haraj wa man istajmara falyutir man fa'ala faqad ahsana ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang bercelak, maniktahala, yakni sesiapa yang bercelak, hendaklah dia melakukan dengan bilangan ganjil. Kena ingatlah berapa kali dia buat dia punya pusingan pada mata itu. Dan sebelum itunya dia kena mula mata ke sebelah kanan itu. Itu seperti mana yang diceritakan oleh isteri-isteri Rasulullah SAW. Sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia telah melakukan yang dia telah melakukan yang baik ataupun yang terbaik. Dan sesiapa yang tidak melakukan sedemikian, maka itu tidak menjadi kesalahan, mana tidak berdosa pun. Itu yang pertama. Yang kedua, sesiapa yang beristinja dengan batu, hendaklah dia melakukannya dengan ganjil, iaitu bermula dengan 3 biji. Sesiapa yang melakukan sedemikian, maka sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik. Dan sesiapa yang tidak melakukan sedemikian, maka tidaklah berdosa. Tidaklah berdosa. Sesiapa yang, itu yang kedua. Yang ketiga, sesiapa yang makan, mana-mana sisa makanan yang dicungkil dengan pencungkil, dia ludah keluar. Ini maknanya makanan yang terlekat di celah gigi lah. Kalau dia buang dia punya makanan yang lekat di celah gigi itu menggunakan kita kata pencungkil, Nabi kata jangan telan, tapi buang. Buang dia, jangan telan. Yang mana kau ni saya telah sebut dah dalam hadis sebelum ni, dah ada bincang dah. Sesiapa yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, itu bukanlah satu kesalahan pun. Sesiapa yang ingin buang air, sini cuba tengok semula. Dia begini, bukan tertinggal kan? Cuba tengok semula. Sesiapa yang makan, ini berdasar pada teks Arab. Sesiapa yang makan, maka mana-mana sisa makan yang dicungkir dengan pencungkir, maka adalah dia ludah keluar, yang dibuang. Dan mana-mana makanan yang dicungkir, maknanya makanan yang terlekat di celah gigi itu tercabut dengan sebab lidah. Dia guna lidah dia. Maknanya makanan yang tercabut dengan lidah, makanan itu tidak kuatlah lekat di celah gigi. Itu boleh telan. Itu tak apa maksudnya. Yang Nabi suruh buang, suruh ludah tu, iaitu yang
kita terlekat tu tidak tercabut dengan lidah. Bila kita guna lidah tak tercabut, sehingga terpaksa guna pencungkil gigi tu, tu kena buat. Saya sebut dah sebelum ni, dalam hadis sebelum ni, apa sebab, apa hikmat Nabi suruh kita buat begitu. Dan apa yang Nabi suruh itu sebenarnya sangat bertepatan dengan kehendak perubatan sekarang ini. Sangat bertepatan. Baik, empat. Sesiapa yang ingin buang air, maka hendaklah dia berselindung. Kena melindungkan diri. Dia ada tabir lah, ataupun sesuatu yang dia boleh guna untuk menyembunyikan dirinya. Jika dia tidak mendapat sesuatu untuk berselindung kecuali dengan menghimpunkan pasir sehingga menjadi seperti busu lah, sehingga terlindung dia, maka hendaklah dia berada di belakangnya, kerana syaitan bermain-main dengan punggung anak Adam. Sebab syaitan ni kena ingat, banyak hadis lah, bukan hadis ni saja. Bila kita nak buang air besar kaki, dia akan pergi, sebab dia suka sangat dengan kekotoran itu. Itu disebut oleh ulama lah. Lepas tu dia suka sangat melihat keaiban kita. Aurat tu, khususnya di kemaluan itu kira-kiranya semua manusia akan cuba nak lindungi, nak tutup itu. Jadi syaitan dia akan pergi di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia begini, kalau tengah malam ke, ataupun di tempat tertutup lah, misalnya dalam bilik, walaupun kita kata cerah lah, semua itu dalam kitab dia sebut kita kena tutup juga. Kena tutup juga. Sebab syaitan ni nampak pula. Yang ketiga, sebenarnya setengah-setengah ulama kata betul lah, supaya syaitan tidak nampak baca doa dan sebagainya lah. Kalau kita kata tutup tu, orang takut orang nampak. Kalau baca doa tu takut syaitan nampak. Selagi yang ketiga, kita, sebab dia tu musuh kita yang nyata lah Quran. Sebenarnya semangat ni kalau kita kira dah, kita duduk tengah buang air, biarnya mari busuk-busuk dia, kita tak nak ayatnya, tak sebab tu kita setiap kali nak baca bismillah, baca supaya syaitan tidak mari dekat. Sebab bila syaitan berada dekat dengan kita ni, dia ada kesan dia tidak baik. Sebab musuh ni kita kata syaitan ni musuh yang 24 jam lah. Kalau kita tak jaga hidup kita dengan cara sunnah, dia akan sentiasa mendampingi kita. Dalam hadis yang kita lepas dah kita bincang dia boleh masuk dalam tubuh kita melalui majrad dam, cara dikata aliran darah itu. Jadi kena jaga. Dalam hari mesti dia buat sesuatu, dan Allah izinkan perkara itu. Allah izin, Allah beri dia, Allah nak tengok. Cumanya kita boleh hindarinya dengan ikut sunnah, dengan ikut sunnah Nabi SAW. Ni antara sunnah tadi. Sunnah ni walaupun tengah malam gelap gelita, kita pun tak nampak tangan kita, tak dia kena buat gitu. Sebab syaitan ni dia makhluk lain, dia tak sama dengan kita. Kalau kita kata malam tu tak nampak tu, kita kata makhluk manusia. Tapi untuk syaitan, sebab kita tengok dalam hadis Nabi, bila dia turun punggung dia tu, baru dia angkat sikit pakaian dia tu. Dia tidak angkat lalu. Kita ingat semua rupa kita jak rumah lagi angkat. Bila nak pergi buang air tu dah. Lepas tu siapa sana tak boleh nak angkat dah, angkat habis dah. Jadi waktu tu tak kena tak kena, cara tu tak kena. Nabi ni bila dia turun punggung dia tu, dia nak buang air, baru dia angkat sikit supaya tidak kena najis, tidak kena tanah. Itu cara dia sebut dalam hadis. Waktu tu tak semua manusia nampak, syaitan ni nampak mana. Sebab tu kita kena baca doa pula. Masa itulah masa akad kain tu baca doa Allahumma inni a'udzubika. Jadi sesiapa yang melakukan sedemikian, maka sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, maka tidaklah menjadi kesalahan, tidaklah kata berdosa, tidak buat begitu. Sebab itulah di sini perbicaraan kita lebih bersifat nak mencari kelebihan. Wajib tak, sebab dia tidak wajib. Nak mencari kelebihan dalam hidup. Hak wajib tu kita jaga dah. Tapi kelebihan, hak lebih daripada hak wajib. Tu kita nak. Baik, cuba tengok huraya di sini. Huraya di sebab hadis-hadis ni sebenarnya telah kita bincang dah sebelum ni. Cuma adalah
perkara lain yang disebut di bawah huraian ini. Dengan bilangan tunggal boleh dilakukan seberapa banyak yang disukai. Namun begitu Nabi SAW suka melakukan sesuatu dengan sebanyak 3 kali sahaja berdasarkan banyak hadis. Oleh itu melakukan sebagaimana yang digemari baginda SAW adalah yang terbaik. Kayak cara pakai celak, kayak dia buat gitu dah. Dia buat gitu. Tu Nabi suruh ganjil juga. Itu maksud dia ni. Kena ingatlah hadirat celak ni sebenarnya kita kena tahu. Sebab celak ni sebenarnya selain daripada dia kita kata sunnah lah, kita kata sunnah Nabi SAW. Saya tidak sebutlah pembahagian dia tu ada kata sunnah ya tidak. Tetapi dia ada unsur perubatan, boleh merawat mata. Cumanya dalam hadis sebut untuk jadi rawat mata ni dia pakai celak ketika nak tidur tu ya, mengikut kebanyakan ulama. Kalau kita nak pergi mana-mana tu sebenarnya tu untuk tazyin, untuk perhiasan. Kalau untuk maksud rawat mata pakai ketika nak tidur, itu yang pertama. Itu dalam hadis-hadis sebut tu. Ulama bincang ni, kita bincang dah dalam kitab Sunan Nasa'i tu. Bincang dah tu. Yang keduanya pakai celak ni yang dikatakan ada unsur perubatan ni, kita kena pastikan bahan yang digunakan. Jadi kena tahulah. Jadi nak tahu macam mana tu? Kalau kita beli kedah ni kan nak tahu macam mana? Hati-hatilah, kena ada ilmu lah pula situ. Kalau dulu bahan macam bata tu, zaman dululah yang warna orange tu. Dan hak tu ada di negeri tertentu saja. Mengikut ulama. Hak tu dia boleh mencerahkan mata tu. Lepas tu ada di pasar relan itu lagu mana tu? Tercapai ke tak maksud untuk rawat mata dan sebagainya tu, kena tahu pula tu. Maknanya jangan kita, saya sebut tu bukan apa, takut orang kata celak mata, kita pun beli tanpa tak ambil kira dah bahan dibuat tu, bahan yang digunakan untuk buat celak, kita tak ambil kira dah, tak boleh kira gitu. Kena berhati-hati. Sebab tu perkara ni masa saya belajar tu, guru saya pun sebut, dia kata sesuatu yang berkait dengan kesihatan, rawatan, mesti kena tanya pandangan doktor. Dia lebih tahu bahaya lagu mana. Takut jadi kau pernah mata no? Takut jadi gitu ya. Sebab juga kayu sugi tu bukan semua jenis kayu. Pokok duduk tak boleh guna tu. Jadi biru mula. Pokok kayu yang macam mana? Sebab itulah dalam syarah kitab-kitab hadis baru, misalnya syarah Bulughul Maram, dia kata tak semesti kayu sugi. Asalkan bahan yang boleh memberi kebaikan kepada mulut tercapai maksud tu, boleh pahala juga. Tu. Sebab dia kiranya zaman Nabi tu bahan itulah hak sesuai. Kat zaman kita ni lebih canggih lagi dengan bahan ni hasil kajian masuk makmal dan sebagainya, itu lebih baik lagi. Jadi kukuk mana pun kena pastilah juganya, kena pasti. Sebab di pasaran ni macam-macam. Sebab setengah orang tu dia tak fikir pun untuk sunnah tu, dia buat gigi untungnya. Jadi hak mana tu sebenarnya? Sebab Nabi kata as-siwak madharatul lil fam wa mardatul lir rabbi. Nabi kata dalam satu hadis ringkas, Nabi kata kita gosok gigi ni sebenarnya untuk membersihkan ruangan mulut dan untuk mendapat redha Allah SWT. Dia serta tu konsep orang Islam dalam bab tanzif, dalam bab membersihkan gigi ni, dia target nak capai redha Tuhan. Sebab tu bahaya-bahaya tu kena ambil kira. Tak mungkin kalau orang tidak Islam buat, dia tak ambil kira bahaya tu. Kebersihan halal dah ada semua kena ambil kira, baru dapat mardati rabbi. Jangan main, jangan mudah-mudah gitu. Sebab tu bagi saya, kalau bagi saya baik kita beli produk muslim. Waktu lebih baik selain daripada faktor-faktor lain. Banyak perkara lah kebaikan di situ. Baik, tu disebut sini. Oleh itu melakukan sebagainya. Jadi kenapa dia gini? Ada juga ulama sebut apa kalau kita buat genak rawat mata untuk mencurahkan mata, kalau kena dah dengan bahan-bahan dia tu, kalau kita buat pak tak boleh ke? Dah, kita ni bukan nak fizikal saja, kita nak satu perkara lain lebih daripada tu. Gapo dia? Ikut Nabi. Tu. Memang lagu kita pakai celok buat 4 kali, kena kali genak pun.
Kalau kena cara ada juga unsur tu. Sebab tu unsur zahir tu. Hak kita kata untuk rawat mata tu unsur zahir. Bab hak tiga ni ulama kata unsur zahir ke unsur ittiba' sunnah. Ittiba' sunnah kata ulama. Hak tiga buat tiga kali tu untuk ikut sunnah. Hak nak boleh pahala sebab orang tidak Islam pun ada juga bercelak. Sebab zaman Arab jahiliah ni bercelak ni bukan orang Islam saja. Semua pakai jubah. Sebelum Nabi lahir pakai jubah tu. Cuma kita pakai jubah ni kerana ingat Nabi boleh kan? Bercelak begitulah juga. Jadi kalau zaman gitu pun dia untuk maknanya kita kata untuk rawatan mata, untuk mencerahkan mata lah supaya terang ni nak. Mana orang kafir pun tahu dah ada dah tu aku tu. Nak tidur dekat nak tidur malam bila mana dia tidak terdedah lah dengan debu dengan gapo ni hak tu ni. Tu untuk rawatan. Lepas tu nak nilai tambah yang Nabi beri ke dia 3 kali. Hak tu hak Nabi bukan hak orang yang tidak Islam. Kan sunnah lah. Tu dia kata sini. Bagaimana digemari oleh Rasulullah, dia jadi boleh pahala. Ni orang agama lah. Nak tanam semangat ikut Nabi tu. Nak tanam semangat supaya Nabi ni sebagai kuduah kita. Nak tanam semangat tu. Larangan apa seterusnya? Larangan menelan sisa-sisa makanan yang melekat di gigi bila dicungkil dengan menggunakan pencungkil mengandungi beberapa maksud. Antaranya, kenapa Nabi suruh buat tu? Nabi tak benarkan kita telan tu. Apa hikmahnya? Antara hikmahnya dibimbangi terdapat kotoran pada pencungkil tersebut, lalu kotoran tersebut akan ditelan bersama dengan sisa tu. Kemungkinan yang kedua ialah kerana dibimbangi gusi seseorang akan berdarah disebabkan olehnya. Jika ditelan maka darah akan turut ditelan bersama dan menelan darah kesihatan. Nabi SAW berbicara dari sudut kebersihan dan kesihatan dalam 2 perintah tersebut. Jadi perintah Nabi tidak benarkah kita telan itu dari sudut kesihatan. Makna Nabi ambil kira. Di sini Nabi nak semangat mengambil kira tu. Unsur-unsur yang menyebabkan jadi sakit. Gapo dia kiranya kalau kita kena jaga supaya kita kira-kira tidak sakit lah. Dari segi sunnatullahnya, fitrahnya. Kena tahu. Makna di sini Nabi nak ilmu menjaga kesihatan. Tip-tip untuk jaga kesihatan. Misalnya kalau saya boleh tambah lagi dalam hak biasa kita jumpa doktor kata kalau gigi nanuh ni bahaya juga congkak gigi tu. Kalau telan gigi nanuh kita congkak. Nanuh tu dia nak kena di lidah kita telan. Sebab tu dia kena ludah, kena berkumur, sekali-sekala kena berkumur dengan air garam misalnya. Itu tip-tip yang disebut oleh dia tu kena ikutlah. Sebab Nabi sebut dia kena di sebalik arah Nabi nak suruh kita jaga kesihatan sebab mulut ni banyak sangat fungsi dia. Nak bercakap dengan keluarga, nak baca Quran, nak berkomunikasi dengan orang. Tu. Lepas tu dari segi mulut ni sendiri, ulama kata dalam syarah-syarah hadis, mulut ni sendiri sebenarnya dia menjadi petanda juga penyakit-penyakit lain. Kalau pergi hospital doktor sejelai lidah. Dia boleh tahu penyakit apa. Jadi kata, lepas tu dia sendiri pun boleh memberi kesan juga kepada kita kata menjadi punca juga kepada tidak sihatnya seseorang itu. Jadi makna kena jaga semua. Setengah ulama kata semua ni hakikat besarnya paling besar sekali sebab nak baca Quran dengan nak semaya. Ada juga yang kata gitu. Nak semaya. Enggak mulut dengan hidung dekat duduk. Tama-tama pakai emas je dah. Kau tak jaga kan. Bukan orang lain kita sendiri. Tapi tak apa dah dia kata melama duduk isah tu. Bau busuk jadi sedap lah pula. Tak leh Nabi tak suka. Sebab dia saya tak ingat hadis tu ada Nabi sebut dia benda kotor bau busuk ni dia sesuai dengan syaitan. Sesuai dengan syaitan. Sebab tu kalau kita tengok orang yang menggunakan ilmu itu dia guna benda-benda kotor sebab sesuai dengan makhluk halus dia itu. Isyarat kepada kita berguna ilmu itu. Jadi kena berhati-hati. Sebab itulah ulama misalnya Ibn Taymiyah dia kata perempuan ketika haid sepatutnya dia lah kena paling bersih. Kena jaga sungguh kebersihan sebab pada waktu itulah biasanya orang terlibat dengan ilmu, orang nak sihir dia pun ada zaman jahiliah pun ada. Sebab Ibn Taymiyah ni salah seorang yang mahir tentang ilmu ni. Dia boleh bomo lah siapa dia ada sebut. Dia bomo lah zaman dia tu. Orang yang kena ganggu makhluk halus dia bomo cara ni ruqyah Islamiah ni lah. Bukan dengan baca jampi serampah tak tahu mana ada tidak tu. Sebab tu setengah-setengah ulama kata sebenarnya wanita haid ni, minta maaf lah saya sebut ni tak setuju tak apa. Sebenarnya
khilaf ulama ni ada. Bila Nabi sebut dengan tidak jelas khilaf ulama ni, kita kena tengok dari sudut hak mana khilaf tu. Kalau kita nak ambil yang lebih memberi manfaat pada kita, dia kena ambil kira gitu. Hak khilaf ulama ni, kalau tentu dah hak Nabi, ulama tak akan khilaf. Khilaf ni berlaku bila Nabi sebut tu tidak jelas, sengaja Nabi buat gitu. Misalnya tentang perempuan boleh baca Quran atau tidak, ramai ulama kata molek bacalah pada waktu tu, dia tak boleh baca dah mana semaya tak boleh dah. Makna taqarrub ila Allah, nak mendekat ke diri dengan Tuhan pun banyak dah terhalang dengan sebab dia mari haid itu. Moleklah dia baca Quran. Sebab dalam masyarakat Syafi'i pun boleh baca Quran sebenarnya, cuma dia kata kena niat doa. Kena niat doa. Tak apalah tu khilaf. Tapi kalau kita kira pandangnya dalam mazhab lain, Ibn Taimiyah dia kata pada waktu tu molek baca Quran. Sebab apa? Sebab mungkin lain dia boleh baca belakang. Buku gila-gila dia boleh baca. Majalah tu dia boleh baca. Quran tak boleh. Sebabnya orang kata tak boleh baca Quran dengan muktamad itu tu bukan daripada kata-kata Nabi sebenarnya. Dia khilaf lah, bab khilaf. Kita nampak bab khilaf lah. Sebab tempat kita ni dalam mazhab Syafi'i ni memanglah tak boleh baca lah. Tetapi tak boleh baca pun dia bukan kata mutlak juga. Boleh juga tapi kena niat doa. Doa berapa ayat dalam Quran doa? Cuba ayat berapa ayat dalam Quran doa? Hok mana doa? Berapa ayat? Patut nak baca apa hak murah? Nak kata juga. Berapa doa? Tu. Lepas tu payah ke? Pelik. Sebab tu kita kata mana setengah tu kata dak. Niat zikir pun ada sebut. Kalau kita niat zikir jadi boleh. Sebab tu ulama kata tidak konsisten tu, dia punya alasan tak konsisten. Lepas tu ada dalil ke Nabi sebut tak apa kalau perempuan haid dia baca Quran dengan niat doa, niat zikir? Ada dalil ke daripada Nabi? Ulama lain tanya, bukan saya tanya. Bukan saya nak mempersoalkan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kita nak ayat barang ni khilaf. Sebab bila kata barang khilaf, maka kita kena ambil hak lebih menguntungkan kita. Nak ngaji tafsir tak boleh. Kalau guru pula kena, guru perempuan nak ngajar tafsir. Saya ingat lagi di sekolah saya dulu, bila ustazah tu tak boleh itu, dia mari dalam kelas suruh kerja sendiri ataupun suruh pelajar baca-baca, dia tak boleh nak baca, terjejah juga tu pengajian tu. Jadi perkara-perkara tu kita kena faham. Di tempat kita ni pun ada orang yang kata tak boleh ambil mazhab lain, kena mazhab Syafi'i saja. Dia duk guna banyak mana dah mazhab lain, dia tak erti, dia buat apa, dia tak ayat kau kata. Apa gitu tu? Kadang-kadang kita kata kecek saja ya, tak boleh kena ikut mazhab Syafi'i sepenuh. Padahal dia ikut mazhab lain banyak mana tu. Buat haji, buat amalat, buat apa, cengkeram tu dia ikut tu. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad tu, cengkeram. Tapi dia buat senyap, dia tak erti. Dia tak ayat orang kampung. Kita ya, bila ada kepentingan diri dia, dia tak erti, dia buat senyap ya. Lepas tu dia ayat kata tak boleh gini. Tak nasabah tu. Tak menasabah. Sepatutnya kita kata, bagi saya lah, bila kita ikut semua mazhab, hak tu bagi saya hak tu. Seperti mana Imam Syafi'i sendiri, cara pengamalan bila dia pergi di kalangan mazhab Malik, dia semaya ikut cara mazhab Malik. Mazhab Malik kagum dengan dia, cerdik Imam Syafi'i ni. Tu cara dia. Dengan sebab kita pegang pendapat ni, kita kira ada untung ke rugi, kena ambil kira tu. Mujtahid. Sebab mujtahid ni macam-macam dalam pendapat dia. Jangan kita ingat, sebab tu kalau kita belajar dalam bab usul fiqh, kadang-kadang satu-satu pandangan mujtahid ni boleh jadi kita nampak tak sesuai sama kita. Dia akan ada ketika dia sesuai. Sebab tu kaedah kita kata ijtihad tidak terbatas dengan ijtihad orang lain. Tu kaedah dia. Kita mungkin kita tak guna sini tak sesuai, kita tengok ada lagi hak lain lebih sesuai, ijtihad juga. Tapi hak tu dia tak batal, dia tersimpan dalam kitab fiqh sampai ketika dia perlulah. Itu maklumat. Sebab ulama nak boleh peringkat mujtahid ni bukan sembarangan orang. Jadi hak kita nak baca, sebab tu saya gini ya. Bila kita belajar hadis, sebab hadis tu lah juga dia baca, dia bincang, dia kaji, dia analisa. Cuma keluar hukum mungkin berbeza dalam setengah perkara berdasar pada kaedah istinbat tu. Kaedah usul yang dia guna tu berbeza. Maka jadi berbeza lah. Sebab tu pengajian Nasai yang kita bincang tu, saya sebut benda-benda gitu. Ni benda ni khilaf zaman sahabat. Bab perempuan tak boleh baca Quran zaman sahabat lagi ada khilaf. Kita tak sapa lagi bab tu dari Nasai. Dari Syekh Ethiopi tu dia bincang panjang tu. Maklumat sebenar lagu mana. Tu.
Sepelah ni kita kata, misalnya mengerjakan haji, banyak dah kita tidak ikut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab kita kata pendapat ni lebih menguntung, lebih menyelesaikan masalah. Kita kena tengok gitu. Bila kita buat gitu, kita bukan tolak mazhab, bahkan kita ra'i lebih pada satu mazhab. Gak mazhab-mazhab lain tu kita tidak iktiraf kau sebagai ulama Islam. Bahaya cara kita ni. Sebab tu saya tengok kadang-kadang orang yang kata mesti ikut sosok dia pun tak ikut juga, cuma dia tak erti je. Ikutlah dia ada ya. Tapi perlu juga dia tak ikut tu. Tak lagi kena ikut juga tu. Kau tahu cerai dulu. Dia tak nak pakai dalam mazhab Syafi'i. Nak beli buah pun tak boleh. Kena buka sesa. Kan nak beli sebeng. Nak beli sebeng buah. Tak kena buka sesa tengok, bukan nak pakai kulit dia, nak pakai isi. Lepas tu tak ikut-ikut kita tu pun. Tu masalah. Lepas tu mesin basuh dah ikut siapa tu? Kita nak pakai tak ada mesin basuh Syafi'i. Cari mana mak sirat? Kena akak sesa lah waktu ubik ni. Lepas sirat tu baru spin. Ikut mana? Payah dah. Sebab tu kita kata kita dalam mazhab ni, ulama kita ni ramai dia lebih daripada mazhab. Kita kena ikut semua. Dan itu tujuan kita ahli majlis fatwa ada sebagai dia nak tengok hal sesuai dengan masyarakat. Misalnya bak hudu. Syafi'i belaka. Tanya orang hak bak hudu, dia boleh dia kata gini. Dia ambil kira semasa. Kadang-kadang pendapat orang ni molek tapi orang lain lebih molek. Dia akan ambil tu. Tu sikap orang Islam. Sebab apa? Sebab ulama ni adalah keluarga kita semuanya. Keluarga Islam lah kan. Gitu. Baik. Pesanan terakhir di dalam hadis ini supaya berlindung, mana kita jangan mendedahkan diri kita lah ketika buang air. Jika tiada sesuatu yang boleh dijadikan tirai atau pelindung, kita boleh guna apa saja, hatta kita longgukkan pasir tu biar nampak kepala saja ke. Tak sebi nampak ni tepat aurat, nampak kepala tak apa. Bahkan kalau nampak tu lebih molek lagi, orang tengok ni pasal lain ni, orang tak pergi awal-awal lagi. Kalau tak sebi nampaknya mana ni. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi buka gini, dia jubah dia akak. Jadi kalau orang tengok pun tak nampak lagi, cuma dia ejah dia pegang tu tak sebi rapat di tanah ya. Dia tidur keluar lagu tu nampak lah. Nabi tidak sering habis pakai atas kepala jubah tu dak. Tu sebut dalam hadis. Dia akak sikit. Sebab tu dicari sebab tu inilah sebenarnya hadrat kalau kita faham tu, apa Nabi tak seri cari tempat kerah bila buang air. Takut mengecil ni. Tanah yang pejam ataupun di batu ke. Yang ngecil kenalah. Tu antara hikmat dia ni. Sebab kalau pasir yang kita tak ngecil, dia serap masuk ke dalam tanah. Itu. Baik, seterusnya. Maksud syaitan bermain-main dengan punggung anak Adam itu. Kita nak terjemah punggung pun boleh juga. Sebab kalau kita tengok teks Arab dia panggil maq'ad. Maq'ad tu tempat duduk. Sebab maqa'id itu jamak kepada maq'ad. Maq'ad, maq'adani, maqa'id. Dia panggil sirah muntahal jumu'. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil sirah muntahal jumu'. Seperti masjid, masjidani, masajid. Itu wazan sama lah. Markazun, markazani, marakiz. Itu wazan sama. Dia dengan erti isim makan, tempat duduk. Tempat duduk sebab apa? Bila kita nak buang air tu kita kata kemaluan kita, kira duduk punggung lah belakangnya. Minta maaf saya guna gitu lah. Jadi bila kita nak buang air kecil ke, kencing ataupun buang air besar, mesti kita kena duduk punggung kita. Ni orang panggil itlaq. Mana itlaq tapi hendaknya kita sebut maksudnya punggung kita. Sebab tu Ustaz Nasir ni dia terjemuh punggung. Betul juga tu. Maksudnya tempat duduk tu lah. Dia duduk main situ. Sanding lah sebab dia suka benda kotor syaitan. Untuk menunjukkan hina dia tu. Dia tak suka bersih-bersih. Iaitu syaitan hadir di tempat lalu mengenakan keburukan dan kerosakan pada manusia. Ini kerana tempat tersebut merupakan tempat yang dilarang dari mengingati Allah. Kita tidak benar, sebenarnya ni mungkin boleh ubahlah sikit ni.
Dilarang dari menyebut nama Allah. Bukan mengingat. Ingat tak apa. Misalnya kita nak buang air itu sakit. Bagi orang yang ada penyakit lah. Dia boleh minta doa pada Allah ketika nak buang air. Tapi dalam hati dia, Allah, permudahkanlah urusan aku nak buang air. Dia guna bahasa dia. Boleh. Hak sebut tak bolehnya sebut pada lidah. Berlafaz. Waktu ulama kata tak boleh. Jadi hak ni hadirat mungkin boleh ubahlah sikitnya. Merupakan tempat yang dilarang daripada mengingati Allah, kita ubah merupakan daripada menyebut nama Allah. Itu tak boleh, memang tak boleh. Sebab tu Nabi, kan kita bincang dah nasihat itu, kalau orang bagi salah ni, kita boleh ke jawab pada lidah? Tak boleh. Dalam hati boleh. Boleh. Walaupun setengah ulama kata molek jawab lepas tu, lepas sesat. Tapi ke mana tu khilaf lah. Tu. Baik. Keburukan aurat bukan kerana sebab yang sepatutnya, seperti mengangkat kain atas luar sebelum duduk atau seumpama. Mana ketika tidak nak buat tu, akad dah awal-awal lagi akad, awal berdoa akad tu. Tu tak boleh, tak molek tu. Apa ni? Nak ayatnya aurat tu lah. Aurat tu. Justru itulah Nabi SAW mengajarkan supaya menutup aurat setakat yang mampu dan sesuai dengan keadaan. Mengelakkan diri pada terdedah pada pandangan orang yang melihat atau tiupan angin dan seumpamanya yang boleh membawa pada terdedah aurat. Terkena air kencing pada pakaian dan tubuh dan sebagainya yang merupakan permainan syaitan. Kita baca dalam hadis ni sebenarnya dia kena sesuai ke pula dengan sistem kita kata bilik air zaman kita sekarang. Ulama bincang pula tu. Mana bilik air zaman kita dah keadaan tertutup itu, maknanya lebih longgar lah. Sebab sudah tentu dah tak ada tu. Sehingga setengah ulama kata tak timbul dah arah kiblat tu. Duduk dalam bilik air. Sebab kita tak nampak dah arah tu. Hak ni hak Nabi sebut tekan sangat ni, hak tempat terbuka. Sebab orang Arab ni dia akan tahu arah, dia tengok langit dia tahu arah mana. Jadi dengan dia buang air di tengah pada pasir tu, memang dia jelas mana arah kiblat. Dia jelas. Orang Arab hidup dia gitu. Jangan kita kata dia tahu mana tengah pasir. Kita tak tahunya, bukan suasana kita. Orang Arab dia duduk mana dia tahu arah. Umumnya begitulah. Sebab tu dia boleh hajah tu supaya tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau kita duduk dalam bilik air, tak tahu dah. Tak air guna telefon lah. Betul telefon. Mana kiblat dah. Dalam bilik air tak air. Pakai gitu ya. Tak perlu dah. Lah betul lah hadirat kita pun terima semolek-moleknya kalau kita buat rumah enggak just lah. Tanah tu tidak membelakangi, tidak rumah tu buat dah kita pakai. Tak pekoh lah, kata tak apa. Moga bilik air secara tertutup. Dan kalau terdedah sikit aurat kita pun, dia tidak seperti kita di luar rumah, di pada pasir lah yang tu. Walaupun dalam kitab-kitab Jawi pun ada sebut bahawa ke mana kalau dalam bilik air pun molek juga, jangan telanjang bulat tu. Ada juga sebut gitu. Tapi ada juga kata tak apa, sebab apa hak tu memang tertutup, orang tak nampak dah. Ada yang kata tak apa. Kalau kita nak ambil mudah kan tak apa lah. Tetapi nak masuk tu kena baca doa lah. Siapa setan apa serabut lah, tengok tu. Tu kena baca doa. Baca doa tu tujuan apa? Nak ayatnya kita ni benci ke syaitan ni. Sebab syaitan ni dia simbol kepada keburukan. Nabi nak ajar tu. Jadi agak-agaknya selepas ni bila tubik bila air tu gak, mana janganlah pula nak mendekatkan diri dengan syaitan tu. Itu agak-agak itu latihan. Latihan supaya kita masjid ni dah. Dalam masjid ni bila akad takbir, mari masjid pun hukum dia lain dah. Agak-agaknya bila turun masjid pun teringat juga pada larangan Tuhan. Itu hikmah dia. Kalimah maqaid boleh digunakan untuk bahagian tubuh yang paling rendah. Tu. Ni dari sudut bahasa. Bila duduk, hak dia bila kita duduk, kaki tu tak kira lah, memang dia duduk bawah dah. Punggung dan tempat duduk untuk menunaikan hajat itu, untuk kita qada hajat itu. Itu kena jagalah. Kena jaga, kena jaga. Baik, hadis yang ke-20, ini hadis ni ringkas saja. An Abdullah bin Mughaffal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fi mustahammih thumma yaghtasilu fihi. Qala Ahmad thumma yatawaddau fihi fa inna 'ammatal waswas minhu. Daripada Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
janganlah seseorang kamu kencing di dalam bilik mandinya. Kemudian dia mandi di dalamnya. Ahmad berkata, kemudian kata Imam Ahmad, kemudian dia berwuduk pula di tempat yang sama tu. Kerana sesungguhnya kebanyakan was-was berpunca daripada keadaan itulah. Was-was punca. Ni lah saya sebut tadi, kita kena ambil kira. Hak Nabi sebut ni bilik air zaman Nabi tidak seperti kita. Ni memang dibincang lah, ada Sunan Nasai bincang dalam kitab Bulughul Maram pun bincang. Dia gini saya nak sebut sikit sini. Jadi kalau kita faham hadis ni, kalau kita tengok hadis ni, seolah-olah kita tak boleh nak buang air dalam bilik air tu. Tambah-tambah bilik air kecil. Kalau bilik air besar boleh. Maknanya lagu mana tu? Kita kena ingat gini. Sebab zaman Nabi dulu bilik air ni dia bukan ada lantai pun, dia memang pasir. Jadi bila dia buang air situ, air tu dia tak ada saluran buang tu. Mana air kencing tu dia meresap masuk dalam bumi tu. Meresap setara mana tu tak tahulah, tengok keadaan dia punya tanah tu lah atau pasir tu. Air situ, mandi pun situ, ambil wuduk pun situ juga. Sebab tu Nabi dalam beberapa riwayat, bila Nabi buang air situ, kemudian bila Nabi beristinja, Nabi nak ambil wuduk, Nabi bergerak beberapa langkah daripada tempat. Sebab apa? Sebab betul kita kata, kalau kita sirai tempat kita buang air tu, dia kira tidak najis dah atas. Sebab apa? Sebab air yang kita sirai dia akan bau air kecil tu masuk sampai ke dalam tanah tu. Tetapi takut timbul was-was. Takut timbul was-was. Nabi pun bergerak beberapa langkah ke tepi. Dekat tu juga, cuma tidak betul-betul di tempat dia buang air tu. Tak sini timbul was-was. Jadi kalau zaman kita sekarang dalam keadaan bila kita buang air tempat tu, kalau ada ruang kita ambil wuduk, kita undur ke belakang sikit supaya jangan betul-betul tempat majral mak, tempat laluan air tu. Sebab lah ni kan dalam bilik air dia ada tempat air buang. Jadi bila kita buang air kencing dan sebagainya, memang air tak ada kesan, kita jiru, kita sembuh tu. Lepas tu dia pergi pun masuk saluran buang. Dah lah takut timbul was-was. Berasa tu tak sedap. Kesok tepi sikit, anjak sikit tepi. Tu lebih baik. Maksudnya sebab dia suasana zaman Nabi tu dia berbeza. Sebab itulah hadirat kalau molek lah bagi saya lah. Mana kalau bilik air tu tempat ambil wuduk tu, sebab dia gini, ni lah. Ada orang tanya molek tak salah dia. Dia kata bilik air kita tu boleh. Kita nak baca doa dalam bilik air tu. Lepas tu kat biasa orang cumi tempat sikit dia bilik air, kat bila tengok cumi nak baca doa. Boleh kau nak baca tu. Di sinilah ulama kita sebut bahawa ni hak moden ni lah. Tidak kira dulu dalam konteks kita sekarang. Sebab bila air tu luah, lepas tu dia ada makuk tandah. Lepas tu singkir tepi. Lepas tu ada cermin. Lepas tu kita ambil wuduk dalam bilik air. Lepas tu nak baca doa lagu mana? Ambil wuduk pun ada wuduk. Lepas tu nak baca lagu mana kalau tak boleh dalam bilik air? Ataupun yang dikatakan bilik air dalam konteks lain itu, hak mana? Setakat ruang yang mana? Itu dari segi fiqh. Jadi dari segi fiqh, dia kira maksud bilik air itu maknanya makuk tandah tu saja. Tempat kita letak maqaid yang Nabi sebut tadi, punggung tu. Sebab Nabi pun baca doa masa dia turun punggung dia, masa dia akakkan, masa tu baru dia baca minal khubuthi wal khaba'ith. Kata maknanya kalau dalam bilik air, tapi syarat kena bersihlah tandah tu. Tak boleh kalau kata nak ambil wuduk tu. Tu makruh tu paling kuat. Kena jaga. Sebab tu bilik air masjid ni dia kena bersih lah. Lepas tu orang kita tu dia harap ke ahli masjid lah. Dia harap kepada petugas masjid bersih. Dia tak. Bagi saya itu berdosa tu. Bagi saya lah. Saya tanya guru saya, dia kata mem dosa tak ke sunat tu. Tak ke sunat bagi hijab lagi tu. Tidak pam tanah, lepas tu melodoh di latar orang rasa jelek. Sunat ke gitu? Ke harum? Jawab paling kurang makruh. Silap-silap boleh jadi haram. Orang kita ni buat main-main, dia tak apa lah, dia kata petugas masjid ada dak. Kebersihan ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Tu kena beringat kan tak? Lah kalau kita nak sebut lah. Naik atas kotak ubat tu ingat lagi. Bukan dia ada. Padahal ada. Tak cuma lah. Tak tahulah kerjaan siapa dia tu, orang Islam atau tidak Islam, tapi kan tu lah maksud Pak Nabi suruh tu. Bagi saya tu kalau kata jadi haram, kalau tidak makruh, sunat tak mungkin sama sekali. Harus pun dok. Kena berhati-hati.
Ni nak meludah pun mudah-mudah dengan pohon kau bodoh jadi kadang-kadang enggak ada petikanya tak cukup selipar nak masuk pun jadi tu. Benda-benda gitu kena jaga tu. Dia kata tak apa tu tidak masjid, tanah masjid bukan masjid. Dia bagi takwil ni memang pakar lah bapak kita ni, ya. Nak kebaikan dia tidak jadi gitu. Kena masing-masing jaga. Hak petugas masjid tu suku hak tu. Tak dia ada setengah kali lagi bersih. Letih lagi tu paling tidak 3 kali ya sehari dia pergi cek tu. Jadi benda-benda gitu kena ambil kira. Kita belajar ni ayatnya orang Islam ni dia bertanggungjawab. Orang Islam ni mana insan yang bertanggungjawab sebab dia hak pendidik dia tu nabi. Pendidik dia tu. Cuba kita tengok sini lah. Daripada Abdullah bin Mughaffal ni, dia kata Ana Abdullah bin Mughaffal hadis ke-20 ni, hadis ke-20. Saya ambil hadis ni rekah ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fi mustah. Saya baca dia. Abdullah bin Mughaffal kata, Rasulullah kata, janganlah kamu kencing dalam bilik mandi, kemudian mandi dalam dia. Kata Imam Ahmad, lepas tu wuduk pula situ. Kerana sesungguhnya kebanyakan waswas dia mari situlah. Waswas tu. Kena ingatlah bila sebut waswas memang dia sinonim dengan syaitan. Waswasatun min wasawisis syayatin. Nabi sebut waswas ni pada syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas misalnya. Waswas ni dia menimbulkan khatar, lintas dalam hati gini. Lepas tu kita pun jadi terkesan dengan itu bahaya Sebab tu kena elaklah sesuatu, misalnya kita kata sajadah misalnya. Kenapa Nabi suka sajadah ni warna putih ataupun tidak putih pun warna tu satu warna? Sebab apa? Dia paling minima, dia payah nak mengganggu fokus kita. Kepala gajah no kita kata. Dia tengah sembahyang, muka kena tengok pak sujud. Dia buat dah kata masjid tu. Kita kata apa buat tak sama. Dia punya ukir dia tu. Kalau kenapa kepala orang jadi telitah mata macam-macam. Lagu ni paling. Ataupun warna lain tak apa jadi sewarna. Ya tidak kata ada apa kita ukir itu sebenarnya. Sebab apa nak dia nak semaya di sajadah dia tak. Jadi sebelum Nabi semaya Nabi suruh Aisyah letak lain. Nabi nak, sebab bila kita tengok di sejadah ni hak sekitar tu pun kena jaga juga. Ni banyak bertemu dak dengan warna buku-buku binatang duduk depan kita semaya tu. Dia boleh mengganggu fokus kita, tawajuh kita. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Cuma kedua-duanya tidak menyebutkan kemudian dia mandi atau berwudu. Jadi yang dikatakan kedua-dua tu maksud dia Imam Tirmizi dan Nasa'i, tak termasuk Abu Daud. Dia sebut sini cuma kedua-duanya tidak menyebutkan, yakni Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i tak sebut hak tu. Kemudian dia mandi dan wudu situ. Jadi maknanya dalam riwayat Imam Tirmizi dan riwayat Imam Nasa'i hanya ada la yabulanna ahadukum fi mustahammi. Sekatu ya. Itu riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan sebab apakah larangan kencing di bilik mandi yang membawa kepada penyakit waswas itu. Sebagian ulama berpendapat larangan tersebut pada tanah yang lembut serta tidak mempunyai lubang seperti saluran air dan seperti yang saya sebut tadilah. Kalau kita buang air di dalam bilik air kita yang mana ada saluran, masa kita kencing tu pun kita guna paip dah supaya air mengalir, hak tu lah tak timbul waswas langsung tu. Sebab dulu ada masa saya itu dulu ada guru saya lah, beberapa guru saya sebut dia kata molek juga kita bilik air muka lantai dia terkerah. Bila kita kencing, kalau kita tidak kencing pada saluran yang makut tanah tu, kata kita kencing dekat dengan air buai tu, molek kita buka lalu paip supaya air tu mengalir. Dia bawa tu air kencing kita masuk dalam majral mak, saluran buai air tu, supaya dia tidak lekat saki-baki air kencing pada lantai tu. Molek juga buat gitu. Sebab kalau kita kencing dulu di lantai tu setengah-setengah mazhab tu dia lekat saki-baki air kencing. Walaupun kita itu dia lekat juga. Kuku mana pun kira lah kuku mana pun. Sebab apa? Tak siwi bang. Sebab dia kira gini dalam bab taharah ni dia dikira kotor ni bukan sekadar kerana ada air najis. Bau tu juga dikira kotor. Bau tu juga. Jadi kalau bau tu busuk mana kotor tu ada lagi. Kalau bau tu tak ada mana kotor tu tak ada. Gitu. Dia kena ambil kira gitu.
Jadi hak ni apa ni ada bincang sangat ni? Sebab semua ni dia berkait dengan solat takut. Sebab bila kita mandi kita ambil wudu. Bila ambil wudu tu takut tak sah wudu tu lah. Tu. Lepas tu bila tak sah wudu dalam keadaan tidak disedari semaya pun jadi tak sah. Tu dia bimbang tu. Tu sebenarnya. Sebab tu taharah ni semua ulama kata perbincangan dalam Sunan Nasa'i pun 226 hadis bab taharah saja. Tajuk saja. Hadis banyak lagi lah. Sebenarnya adalah untuk pastikan supaya semaya kita betul-betul jadi. Sebab kalau kotor dia tak sah semaya. Sebab wuduk lagi tak sah. Dari sudut itulah. Jadi insya-Allah hadis ke-21 ni pun ringkas belakang ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah bahasa ni tak ada insya-Allah minggu hadapan. Insya-Allah minggu ni tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.